Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. So pada hari ini kita masuk pada chapter yang kedua, iaitu structural idealization and loading. Structural idealization and loading. Okey, kita tengok. Okey, slide yang seterusnya. Okey, kita tengok dia punya learning outcome. Okey, at the end of this topic, student will be able to first explain the concept of structural idealization. Second, calculate the design load on structure element. So, yang ketiga, calculate the design load of structural member from drawing, from drawing plan. Okey, kita masuk yang pertama, iaitu structure idealization. Apakah yang dimaksudkan dengan structure idealization? Maksudnya kat sini, tujuan kita buat structure idealization ni, tujuannya adalah untuk memudahkan kita punya calculation dan juga analisis. Terutamanya untuk kita mengira loading yang terlibat di dalam structure. Sebagai contoh kat sini kita tengok actual. Kita ada actual structure. Okey, actual structure kita ada water tank kat sini. Kat atas ni water tank, kemudian disupport oleh I-beam di bawahnya. Kemudian di bawah I-beam ni ada slab, katakan slab. Okey. So, kita untuk memudahkan calculation, jadi kita kena buat idealized structure supaya kita boleh kira dengan mudah. Kalau bentuk macam ni susah. Okey, jadi kalau ada dua I-beam di sini. Okey, ada dua I-beam di sini. I-beam ni dia support water tank. Okey, tangki air kat sini. Jadi berat tangki air ini kita perlu kira dan dibahagikan dua, so kita akan dapat point load yang bertindak pada beam di bawah ni, katakan beam ataupun slab lah di bawah ni. Okey, beam di sinilah, beam yang di bawah ni. Okey, jadi dengan adanya macam tu, so kita bolehlah kira dia punya support reaction pada R1 dan juga R2. Itu masuk structural idealization. Okey. Structural idealization ni maksudnya kita nak mudahkan, kita nak simplifykan daripada actual structure tu, kita akan cuba buat dalam bentuk idealized structure supaya calculation untuk loading itu mudah. Okey. Calculation untuk kita mengira beban itu dapat dimudahkan. Okey, seperti mana yang inilah. Okey, daripada actual structure kita convertkan kepada idealized structure. Okey, begitulah. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok example 2.1. Okey, a reinforced concrete flat roof with a parapet wall at the end is shown in figure 2.2. Draw the idealized beam and name the force that act on the beam. So sekarang ni kita kena buat, daripada gambar actual structure ni, kita kena convert kepada idealized structure. Macam mana nak buat? So kita kena faham lah. So kat sini dia ada reinforced concrete flat roof. So inilah kat bawah ni. Dekat bawah ni kita ada, di sini dia ada dua. Satu flat roof, satu lagi beam dekat bawah ni. Kat bawah ni ada beam, ada beam. Beam di bawah tu dia ada dua layer tu. Dia ada dua layer. So kat sini dia yang slabnya adalah, kalau ini pandangan sectional elevation. So yang ini adalah pandangan plan. So jadi sekarang ni kita kena buat idealized structure untuk beam ini, beam yang bertindak di sini. Beam inilah. Okey, jadi kita akan tengok apakah load yang terlibat ke atas beam di sini. Okey. Dan di hujung ni dia ada parapet wall. So ini adalah parapet wall.
Okey, jadi yang ini apabila ada parapet wall, so maknanya kat sini dia adalah point load. Dia ada point load. So kita tengok pada slide yang seterusnya. So okay, example 2.1, a reinforced concrete flat roof with a parapet wall at the end is shown in figure 2.2. Draw the idealized beam and name the force that act on the beam. So kat sini kita tengok ini adalah actual structure, so ini adalah dia punya idealized structure. So jadi yang ini, so yang point load di hujung cantilever beam ini adalah parapet wall, daripada parapet wall, concentrated load daripada parapet wall. So di bawah ni dia ada dinding. So dia ada dinding, so kat sini jadi support. Support, di bawah ni pun support. Okey, jadi dekat sini uniform distributed load from live load dan juga dead load yang terhasil daripada slab dan juga beam. So kita kena kira berat slab dan juga berat beam, so kita akan dapat distribution load di sepanjang rentang beam ini. Okey. Jadi kita dah dapat dalam bentuk idealized structure, jadi kita bolehlah kira dia punya R1 dan juga R2. Nampak tak? Itu adalah konsep untuk idealization. Nanti kita akan tengok. Okey, kalau kat sini untuk point load ni macam mana kita nak dapatkan load point load? So kita kena kira berapakah berat safe weight untuk parapet wall. So mesti akan ada faktor dia. So kita kena kali dengan tinggi, so kita akan dapat concentrated load. Okey, untuk dapatkan dia punya live load dan juga dead load. So live load ini kita boleh refer dekat Eurocode untuk dapatkan faktor untuk live load untuk bangunan tersebut. Dan dead load ni adalah safe weight untuk slab dan juga safe weight untuk beam. Kita campur semua kali dengan dia punya design load, masuk menggunakan design load tu. Design load sama dengan 1.3 GK campur dengan 1.5 QK. So kita akan dapat distribution load di atas ni. Begitu juga dengan point load di sini, kita perlu kalikan juga dengan faktor partial safety factor tu. Okey, partial safety factor. Sebab setiap load ini mesti dikalikan dengan partial safety factor. So, okey, ada pertanyaan kat sini. Untuk bagaimana untuk kita convert daripada actual structure kepada idealized structure? Ada tak pertanyaan? Okey, tak ada. Ada? Tak ada. So kita pergi kepada 2.2, load on individual structure element. Okey, jadi untuk kita memudahkan calculation kita kena buat visual as a isolate. Okey, jadi maknanya kita kena buat pengiraan yang berasingan lah. Kalau kita nak kira load dekat bahagian kolom, so kita akan kira bahagian kolom sahajalah. Kalau kita nak kira load bahagian beam, so kita kira beam saja. Kalau kita nak kira bahagian foundation, kita kira foundation saja. Dia kena step by step dan kita kena buat berasingan lah. Tetapi perlu mengambil kira dia punya konsep agihan load itu. Okey, konsep agihan load. Okey, konsep agihan load dia akan mengagih load pada structure yang hampir dengan ataupun yang support load tersebut lah. Contohnya macam load yang dikenakan pada slab. Okey, load yang dikenakan pada slab tu ada berat dia sendiri. So load yang dikenakan pada slab tu adalah beban kenaan. Okey, beban kenaan campur dengan berat slab. So slab ini beban dia akan hantar ke mana? Dia akan hantar kepada dia akan hantar kepada beam. Okey, beam ini dia akan hantar kepada mana? Dia akan hantar kepada tiang. So tiang dia akan hantar kepada footing. Jadi itu dia punya urutan pengagihan load itu mesti diikuti lah. Okey, kenapa kita buat isolate? Sebab kita nak dalam kita mereka bentuk kita tak tahu lagi berapakah saiz
setiap elemen, structure elemen tersebut. Sebab ini adalah proses design, jadi kita boleh memilih determine suitable choice of the size or section. Jadi kita boleh bila kita buat berasingan, maknanya kita boleh memilih saiz yang sesuai dengan mudah. Okey, sebab kita kira berasingan. Okey, begitulah untuk yang ni. So kita yang seterusnya, load on individual structure element. Okey, jadi sekarang ni kita akan buat load on individual. Kita akan kira secara individual structure element. Okey, sekarang ni contoh 2.2 timber beam span 4 meter and spaces at 3 meter center as shown in figure 2.4, supported timber floor comprising joist and board with a plaster ceiling. Ada design data. Kat bawah ni dia punya design data ni, yang mana kita refer daripada Eurocode. So yang pertama dia kata safe weight of board and floor joist. So sekarang ni untuk board dan juga floor joist ini, dia punya safe weight ni adalah 0.23. Okey, jadi ni adalah dia punya beam yang dibuat daripada kayu. Kita ada 3 beam, 1, 2, 3 beam. So di atas beam ini kita ada board. Di atas beam ini, yang mana beam kayu ni dia menanggung board dan juga floor joist. Maknanya ada lantai lah di atas ni. Di atas kayu ni ada lantai, yang mana berat safe weight untuk kedua-dua itu, board dan juga floor joist itu adalah 0.23 kN per meter square. Jadi untuk mengira ini, kita fokus kepada beam yang di tengah ini dulu. Beam yang di tengah ni. Okey, apabila kita nak kira beam yang di tengah ni, okey, ini slab. Okey, slab ini adalah slab one way lah, slab satu hala. Okey, satu hala. So bila satu hala slab ini, load yang diterima oleh slab akan diagih kepada beam kayu tersebut. Okey, dia akan agih beginilah. Dia akan bahagi kepada 2. Okey, dia akan bahagi kepada 2. Mana load yang dikenakan pada slab di sini, dia akan bagi kepada 2. Satu mengalir ke beam sini, satu akan mengalir ke beam sini. So kalau beam yang di tengah ni, maknanya effective area yang terlibat untuk beam ini adalah daripada sini ke sinilah. Okey, maknanya effective area kat sini, ini kita bagi 2 tadi, 1.5, sini pun 1.5. Jadi keluasannya adalah 3. So 4 kali 3 lah yang dia punya effective area yang terlibat pada beam di bawah tu. Okey, jadi begitu. Kemudian safe weight of ceiling. Okey, ceiling pula 0.22 kN per meter square. Okey, jadi ceiling untuk kita kira yang terlibat pada beam bawah tu, ceiling pun sama juga. Dia punya agihan dia, maknanya dia akan sebab ceiling ni dia tergantung pada slab. Okey, jadi agihan beban dia pun sama juga macam ni juga. Okey, dia akan bahagi 2. Satu pergi ke sini, satu pergi ke sini. Okey. Okey, safe weight of timber beam. So dia ada juga untuk beam ini, berat dia sendiri. Berapa berat safe weight untuk kayu ni? Dalam 0.6 kN. Ini assume lah untuk kayu ni. Beratnya, satu batang beam ini beratnya 0.6 kN. Okay, a weight for beam is assumed because at this stage in the design process, the size of the beam is not known. So sekarang ni size untuk beam kita tak tahu. Jadi kita kena assume dulu. Katakan kita pakai size sekian, beratnya adalah 0.6 kN. So kita pergi kepada solution. Okay, solution dia, to determine the total load in kilonewton, visual, a single beam remove. Okay, a single beam removed from the structure as shown in figure 2.5.
So sekarang ni kita akan tengok beam yang terlibat, yang ni beam yang tengah-tengah tadi, yang mana yang dia punya effective area untuk floor tadi, dia akan jadi 1/5 sebelah sini, 1/5 sebelah sini. Sebab yang 1/5 yang sebelah sini ni dia tidak mengalir ke beam tersebut, yang mana dia akan mengalir ke beam yang ada di sini lah. Okey, yang ini akan mengalir di sini So yang ini akan mengalir ke sini. Jadi that's why dia ambil effective area yang terkena pada beam ini adalah 1/5, 1/5. Jadi total 3. So panjangnya adalah 4 meter. Ni panjangnya 4 meter. Jadi kita untuk beam tersebut dia adalah simply supported beam. Okay. So ini kita buat dalam bentuk idealization. So kita dah dapat gambarnya macam ni. So kita tengok berapakah nilainya. Okay, to determine the total design load visual, a single beam removed from the structure as shown in figure 2.5. Okay, so kita kena buat table macam ni. Load on timber. Ni calculation dead load dan juga impulse load. Pecah kepada dua, dead load dan juga impulse load. Okay, jaws and board. Okay, jaws and board yang mana dia punya faktor tadi adalah 0.23 kN per meter square. Kita kalikan dengan effective area tadi yang terlibat pada beam tengah, iaitu 4 kali 3 meter. Kenapa 4 kali 3 meter? Seperti mana yang saya cakap tadi lah. So effective area-nya adalah di sini. Okay, yang ini tadi. So ni 3 kali 4. Itu maksudnya 3 kali. Bukannya slab yang sebelah sini, tak. Effective area-nya adalah di sini. Sebab one way slab dia akan terbahagi dua lah. Satu pergi sebelah kanan, satu pergi sebelah kiri. Okey, itu adalah kenapa 4 kali 3 tu tadi Kenapa? Dia kali dengan effective area slab tadi yang terlibat pada beam yang di bawah. Okey, begitu juga dengan shielding. Faktor shielding tadi 0.22 kN per meter square kalikan dengan effective area yang terlibat pada beam tu. So yang ini, apabila dia, yang ini adalah faktor untuk safe weight. Apabila safe weight, dia akan masuk kepada dead load. Dead load ataupun safe weight. Jadi nilai ini kita akan masuk di dalam kolom safe dead load. Kita kalilah 0.23 kali 4 kali 3, so dapat 2.76. So dalam unit kilonewton lah. Sebab ini area, so kita kali dengan area, jadi tinggal lagi kilonewton. Okey, begitu dengan shielding. Ini adalah safe weight untuk shielding. So kali dengan effective area dia, so kita dapat 2.64. Impulse load tak ada lah. Okey, impulse load tak ada. So impulse load dia akan ada dia punya faktor dia lah. Okey, timber, berat kayu tu pula. Berat kayu dia bagi terus 0.6 kN. So tidak perlu darab dengan apa-apa sebab sebatang beam itu beratnya 0.6. So masuk di dalam kolom dead load. So okay, impulse load untuk slab tersebut dia bagi 1.5 kN per meter square kali dengan effective area. So apabila impulse load, kita akan masuk di kolom impulse load. Okay, so total kan, jumlahkan 2.76 campur 2.64 campur 0.6 dapat 6 untuk GK. Ini adalah GK, ini adalah 18, ini adalah QK. Jadi kita kena kalilah dengan kalikan dengan design load. Total design load factor iaitu 1.35 GK tambah dengan 1.5 QK. So 1.35 kali dengan 6 ini adalah GK campur dengan 1.5 kali dengan 18 ini adalah QK. So kita akan dapat total design load iaitu 35.1 kilonewton. Okay, if expressed in kilonewton per meter run of beam, the design load tadi kita bahagikan dengan span. Okay, span kalau kita nak dalam bentuk distribution load, ini kita dapat dalam kilonewton. So kita nak convert kepada distribution load supaya mudahkan calculation. Jadi kita bahagikan dengan span. Span beam tadi 4 meter. 35.1 kN bahagi dengan 4, kita dapat 8.8 kN per meter. Jadi ini adalah dia punya design load kilonewton per meter run. Yang ini dalam bentuk kilonewton.
Okey, faham kat situ macam mana nak dapat tu? Ada pertanyaan tak yang ni? Untuk example 2.2 ni faham tak? Faham. Faham tak faham tanya So kita pergi pada example yang seterusnya 2.3. Okey, kita ada steel floor beam. Steel floor beam arranged as shown in the diagram support a reinforced concrete slab. Jadi kita ada steel beam, yang mana steel beam ini dia support reinforced concrete slab. Reinforced concrete slab. Okey, tak sama macam tadi juga. Yang tadi kayu, beam tadi dibuat daripada kayu, yang ni beam dibuat daripada steel. Yang mana di atas beam ini ada slab, ada reinforcement concrete di atas ni. Dia support reinforcement concrete. Okey, jadi yang ini adalah one way slab. Kita akan bahagikan dua. Jadi 2 meter sini, 2 meter di sini. So yang ini akan diagihkan di beam ini. Okey. Okey, yang separuh lagi akan pergi ke beam sebelah sini. Okey, apa akan jadi pada beam sebelah sini? Tidak ada, tidak akan ada daya yang akan agih ke atas ataupun ke bawah apabila dia dikategori sebagai one way. Okey. Jadi sekarang ni yang terlibat, sekarang ni kita nak kira calculate the total design load on each beam using this data. Okey. Jadi kalau kita nak kira beam yang sebelah sini, yang terlibat hanyalah 2 kali 6. Okey. Dia punya effective area untuk beam sebelah sini adalah 2 kali 6. Kalau beam yang tengah ni efektifnya adalah 4 kali dengan 6. Beam yang sebelah sini effective area-nya adalah 2 kali 6. Itu bezanya. Maknanya kalau kita nak kira nak kira beam, kita kira dua sudah. Beam ini dan juga beam ni je. Sebab beam ini sama dengan beam sebelah sini hasilnya. Jadi dia bagi slab tadi yang beam steel beam tadi support, slabnya tebalnya 1.5 150 mm. Kemudian screed weight ni yang tergantung pada slab lah, iaitu 1.2, beratnya 1.2 kN per meter square. Kemudian dibagi impulse load on the slab sebanyak 5. Kemudian mass of steel beam 60 kg per meter. Okey, kita dah ada faktor ini. Ini adalah design data yang kita refer daripada Eurocode. Okey, yang kita nak pakai untuk kita punya structure. Kita pergi kepada solution. Solution, so sekarang ni kita kira dahulu dia punya unit weight of reinforced concrete. Unit weight of reinforced concrete iaitu seperti mana yang kita maklum, di dalam Eurocode dia pakai 25 kN per meter cube. Okey, ini adalah unit weight ataupun bulk density ataupun density untuk konkrit iaitu 25 kN per meter cube. Okey, untuk concrete slab safe weight, so kita kena kali dia punya tebal slab tadi iaitu 0.15 atau okey, kita convert lah yang 150 kepada meter. 0.15 kali dengan 25 lah. 25 ni adalah safe weight untuk konkrit. Jadi tebal slab kali dengan safe weight, kita dapat dia punya load, dia punya safe weight lah. Kalikan dengan unit weight untuk konkrit, kita akan dapat safe weight untuk slab, iaitu 3.75 kN per meter square. Okey, faham tak kat sini? Sebab slab itu tebal slab itu adalah 150 mm. So, jadi konkrit unit weightnya adalah 25. So untuk dapatkan dia punya safe weight untuk slab, kita kali dengan tebal ni. Okay, 25 kali dengan tebal, so kita akan dapat 3.75 kN per meter square. Okay, jadi tinggal lagi kita nak kalikan dengan area, effective area saja, baru kita akan dapat beban yang beban daripada slab, beban mati daripada slab. Kemudian steel beam tadi dia bagi 60
60 kg per meter. Jadi kita kena kalikan dengan gravity to convert unit. So kita kena kalikan dengan gravity lah. Gravity iaitu 0.0098. So kalikan dengan 60, kalikan dengan kg kan. So sebenarnya dia kalikan 60 kg Okay, 60 kg. Okay, dia kalikan dengan apa tak boleh tulis ni, 60 kg kg ni kalau kita kalikan dengan 9.81, okay, kita akan dapat apa? Kita akan dapat dalam Newton. Newton nak convert dalam kilometer bahagi dengan 1000. Bahagi dengan 1000, sebab tu dia kita dapat 1. Kena kali dulu lah. 1, 2, 3. Sebab tu dia jadi macam ni. 0.0098 itu yang ini sebab dia dah bahagikan dengan 1000 spesifik gravity 9.81 tadi bahagi dengan 1000 kali dengan ni. So kita dapat kilonewton per meter. Ini maksudnya. So kita kena convert dalam Newton lah, sebab kita punya ni kita nak dalam unit Newton, kita tak nak dalam kg. Kilonewton kita nak dalam kilonewton. Okey, jadi untuk kita kira dahulu beam yang di tengah beam yang di tengah. So yang tengah, so dia ini adalah simply sebetul lah. So kita buatlah span macam ni 6 meter. Kemudian ini kita nak dalam UDL. Okey. So kita calculate lah. Kita buat table. Tadi unit weight untuk slab 3.75 km per meter square. Untuk safe weight untuk beam 0.59 km per meter. Okey. Jadi kita buatlah load on steel beam, calculation, dead load dan juga impulse load. Okey, untuk script ni kita kali dengan effective area, iaitu script factor tadi dah bagi dia kan 1.2 km per meter square. Square ni maknanya kita nak kena kalikan effective area. Effective area adalah 6 kali 4. Okey, 6 kali 4. Yang ni beam, kita fokus pada beam yang di tengah beam yang di tengah ni. Sebab effective area-nya adalah di sinilah. Okey, 4 kali 6. Okey, 4 kali 6. Kat mana tadi? Sini Okey, 1.2 km per meter square kali dengan 6 kali dengan 4. Okey, kenapa 6 kali 4? Itu adalah effective area yang terlibat untuk beam, untuk steel beam tersebut. Saya ada cerita tadi. So yang ni script ini adalah safe weight. Jadi safe weight kita masuk kepada dead load di kolom dead load. Concrete slab juga 3.75 ni adalah safe weight. So kali dengan effective area, kita masukkan dekat dalam kolom dead load. Okey, steel beam pun safe weight juga. So kalikan dengan panjang beam tu. Panjang beam tu 6 meter. So dia sebab dia kilonewton per meter. So kita kali dengan panjang beam. Panjang beam tu 6 meter kali dengan 0.59. So kita dapat 3.5 kilonewton. Okey, untuk impulse load 5 dia bagi tadi. Impulse load 5 km per meter square kali dengan effective area. So kita akan masuk dekat impulse load, iaitu 120 kilonewton. Jadi kita dah dapat dia punya GK, ni GK, ini adalah QK. So masukkan dalam total design load, iaitu 1.35 GK campur dengan 1.5 QK. So masuk, so kita akan dapat 345.1 kilonewton. Kalau kita nak dalam per meter run, kilonewton per meter run, so kita bagi dengan span beam tersebut, iaitu span beam 6 meter. So kita dapat 57.5 kilonewton per meter. Jadi kita dapatlah loadnya 57.5. Ini adalah UDL nya adalah 57.5 kilonewton per meter. Jadi bolehlah kita kira berapakah di support reaction ini.
Okey. Okey, faham tak setakat ni ni untuk example 2.3? Faham. Kan? Okey, tadi example yang pertama tadi dia menggunakan beam kayu. Yang kedua kita menggunakan beam steel. Okey, apa beza beam kayu dengan beam steel? Beam kayu dia bagi terus berat kayu tu, kan? Tetapi kalau beam steel dia bagi dalam kg 60 kg per meter. Jadi apabila 60 kg per meter, kita kena convert dalam kilonewton per meter, yang mana kita kalikan dengan gravity. Kali gravity kita akan dapat kilonewton per meter. Okey, jadi itu bezanya tadi. Kemudian kita tengok contoh yang seterusnya 2.4 ni. Okey, 2.4 ni dia minta kira find the design beam load and reaction transmit to the wall for the steel wood arrangement shown in figure 2.7 using this design data. So sekarang ni reinforced concrete RC slab. Dia punya tebal slab itu 100 mm. Jadi kita ada wall kat sini, dan kita ada beam B dan juga beam A. Beam B dan juga beam A. Jadi untuk kita mengira beban yang terlibat pada beam B, kita perlu mengira pada beam A dahulu. So sekarang ni kita tengok slab ini tebalnya 100. Begitu juga dengan ini RC adalah reinforced concrete. Jadi apabila dia one way, nampak ni one way, so kita akan bahagikan kepada 2. Bahagian kepada 2. Satu bahagian akan dialirkan load tadi ke beam A. Satu lagi bahagian akan dialihkan ke dinding. Ke sini lah. Patutnya kena ada beam kat sini. Tak apa. Kita beam A dan juga beam B. So sekarang ni dia punya effective area untuk beam yang A ni adalah di sini lah. Area ni adalah ini 2.5 kali dengan 5 lah. Kali dengan 5 meter. So effective area, kita kena pasti effective area itu dulu. Untuk beam B ni dia tidak ada slab ini tidak transfer load kepada beam B tu. Dia tidak transfer load kepada beam B sebab dia one way, dia tidak akan pergi kepada yang short ni. Jadi dia akan pergi kepada yang length saja. Dia LY, span pada LY dan juga LX. Dia ada LY, LX lah. Kalau ini ada LX, yang pendek tu. Kalau yang panjang tu LY. Kalau one way, dia tidak akan agihkan kepada LX. Dia akan agihkan kepada LY saja. Cuma dia akan bagi pada 2 lah. Jadi beam B ni tidak akan terima load daripada slab. Tapi beam B ni akan terima load daripada beam A. Sebab beam A ni adalah secondary beam. Beam A ni adalah secondary beam, yang mana beam A ni menumpang pada beam B. Beam B. Jadi kita tengok kat sini. Dia punya slabnya tebalnya 100 meter. Skrit dekat slab tu dia ada pasang skrit iaitu beratnya 1 km per meter square. Impulse load 3, mass of steel beam 80 kg per meter. Kita kena kira dahulu safe weight. Yang pertama kita kira safe weight untuk slab. Safe weight untuk slab kita kalilah tebal slab tadi 100 mm convert kepada meter, iaitu 0.1 kali dengan 25. 25 ni apa? 25 ni adalah FCK ataupun unit weight untuk konkrit. Kita kali, so kita dapat 25 km per meter square. 25 ni kena ingat lah unit weight untuk konkrit. Kalau soalan tu tak bagi, kalau dia kata reinforced concrete slab je, maknanya 25 lah dia punya unit weight tu. Steel beam safe weight. Steel beam safe weight maknanya 80
kg per meter kena kalikan dengan gravity bahagi dengan 1000. Sebab kita nak convert dalam kilonewton. Sebab tu kita bagi 1000. Okey, kita dapat 0.78 kilonewton per meter. Kita dah dapat itu. Jadi kita kira beam A dulu. Okey, beam A kita buat idealization untuk beam A. So kita ada kat sini support. Okey, support kat sini satu, kat bawah ni, kat ujung ni satu. Okey. Jadi kita nak dalam UDL on the beam So kita pergi. Okey, ini span dia 5 meter lah. 5 meter. Kalau beam B pun 5 meter juga. 25 kan. Okey. So 5 meter. So sekarang ni kita fokus pada beam A dulu Beam A. So, okay, load on beam A. So kita buat macam ni, UDL UD load on beam, calculation, dead load, impulse load. Kita pecah pada dua, dead load, impulse load. Okay, yang terlibat dekat beam tersebut, dia ada, di atas beam tu dia ada script dan juga dia ada slab. Okay, kemudian beam tu dia ada berat juga sendiri. Kemudian dia ada impulse load. Okay, script ni maknanya dia adalah surface untuk berat script tu. So kita kalilah 1, ni 1 km per meter square ni faktor dia, kali dengan effective area 5 kali dengan 2.5. Okay, ini effective area nya adalah 5 kali 2.5. So kita masuk dekat dead load lah. Concrete slab juga sama, kita akan kira surface untuk concrete slab 2.5 tadi kalikan dengan effective area. So kita dapat 31.3 kilonewton. Okay, steel beam berat dia kita kali dengan span. Okay, berat tadi 0.78 kN per meter kali dengan span dia, kita akan dapat berat beam tu, iaitu 3.9. Kemudian impulse load 3, dia bagi 3 faktornya tadi, kali dengan effective area. So kita kena masuk di bawah kolom impulse load. So total semua, so kita akan dapat GK 47.7 kN dan QK 37.5. Okay, kalikan, masukkan dalam formula design load. So 1.35 GK campur dengan 1.5 QK. So kita akan dapat loadnya adalah 120.6 kilonewton. Okay, kalau kita nak dalam okay, ini tak payahlah, ini kita tak payah buat dalam kilonewton per meter lah. So 120.6 ni kita bahagi 2 je. Kita bahagi 2 So ini load 102.6 ini adalah load daripada beam A. Okay, load daripada beam A. So ini beam A katakan. Okay, ni lah tadi beam A, kilonewton Okay, beam A tadi dia macam ni lah, beam A. Load dia di tengah-tengah lah, load ni di tengah-tengah, iaitu 120.6 kilonewton. Berapakah R1 dan juga R2? Bahagi 2 lah. 120.6 bahagi 2 dapat 60.3 kilo. Dia bukan UDL sebab di dalam kilonewton. Kalau dalam kilonewton maksudnya dia di tengah-tengah. Okey. So kita dapat 60.3 kilonewton. Okey, setiap support ni akan menerima beban daripada beam, iaitu 60.3 kilonewton. 60.3 kilonewton ini kita akan jadikan point load pada beam B. Okey, beam B ni beam B. So yang di sini adalah 60.3 kilonewton. Okey, point load. Yang UDL ini adalah safe weight untuk beam. Yang inilah beam, safe weight untuk beam 0.7, 8 kali dengan 5 dapat 3.9. 3.9 kali dengan 1.35 kita dapat 5.3. So yang ini adalah untuk yang ini 5.3. 5.3 ni kita kena bahagikan dengan span lah dulu. Bagi dengan 5 bagi dengan 5 baru kita akan dapat distribution load. Macam tu. Okey. Okey, kenapa dia macam tu? Sebab kalau kita tengok kat sini, nampak tak? Beam B ni akan ada satu point load sebab disebabkan oleh beam A ni. Beam A ni akan transfer load di B, iaitu 60.3 kilonewton. So beam ini dia ada berat dia sendiri. Okey, dia tidak akan terima daripada slab lagi dah. Okey, slab ni dia hanya transfer kepada beam A.
Tetapi beam A ni semua total dalam yang dekat A ni dia akan agihkan kepada B B dan juga hujung ni lah. Okey. Jadi sebab itu kita dapat yang ini 60.3. So yang ini dia punya ni adalah 53 kN tu point load sebenarnya. Okey, point load lah, boleh lah campur terus. Okey, dia kalau nak jadi distribution load 5.3 ni bahagi dengan 5 baru kita akan dapat distribution load. Okey. So kat sini dia buat okey, jadi total load untuk beam tadi 5.3 kN. Okey, kita tengok kat sini 60 kN dan untuk berat beam tadi 5.3 kN. So 60.3 campur 5.3, so bahagi 2, so kita dapat 32.8. Yang dekat support action ni 32.8 di sebelah kiri kanan sebelah kanan. So cuba campur 60.3 campur dengan 5.3 bahagi 2. So kita dapat apa? 32.8. Jadi dekat support reaction ini 32.8. So sini 32.8. Okey, faham tak yang ni? Faham tak ni nak kira ni? So kita dah kira ni. Jadi apabila kita dah dapat kira load yang akan dikenakan pada tiang ini, so kita akan design tiang ni based on load ini 32.8. Kalau kita nak design beam ini, kita akan kira loadnya based on 60 campur dengan 5.3. Itu adalah load yang akan terlibat pada beam. So kalau kita nak design beam, untuk beam B ni, kita kena ambil kira load 60.3 campur dengan 5.3. Okay, kalau nak design tiang, kita kena ambil load 32.8. Okay, macam tu. Faham tak? Okay, apabila kita dah tahu load yang terlibat, so kita bolehlah design. Bolehlah kita proceed kepada reka bentuk. Ada pertanyaan? Tiada. Okey, kita pergi kepada yang lebih susah sikit, tapi tak susah pun. Okey, jadi kita tengok example 2.5. Reinforced concrete mezzanine floor slab is simply supported on steel beam and column as shown in figure 2.12. Calculate the beam and column 1 and 2. Design load using this design data. So sekarang ni dia suruh calculate load yang calculate beam and column. Beam and column. Beam dia suruh calculate untuk load pada beam dan juga kolom 1 dan juga 2. Mana kolom 1? Kolom 1 ini. Kolom 2 ini. Okey, jadi untuk kita calculate beban yang terlibat pada kolom 1 dan juga kolom 2, kita perlu mengira beban yang terlibat pada beam A, okey, beam B dan juga beam C. Itu saja. Yang lain ni sama. Okey. Jadi untuk slab ini dia akan bahagi kepada 2 di sini. Dia one way. Okey, one way Okey, yang ni ke sini. Okey, yang ni ke sini. Okey, beam A, effective area untuk beam A adalah 2.5 kali dengan 8. Effective area untuk beam B adalah 5 kali dengan 8. Nampak bezanya kat situ Effective area untuk A dan juga B tu berbeza. Okey, sebab yang ni dia duduk di hujung, yang ni duduk di tengah. Okey. Jadi yang ni tak payah kira lah, yang ni dia mirror, dia sama je. So kita kira beam A, B dan juga C dulu, barulah kita akan dapat beban yang terlibat pada kolom 1 dan juga kolom 2. So design data yang diberi, okay, slab, tebal slab itu 200 mm. 200 mm untuk dapatkan surface kita kalikan dengan 25 kN per meter cube.
Okey, yang ni dia bagi juga skrip dekat bawah slab tu dia ada skrip pula. Okey, skrip tadi 1.5 kN per meter square. Okey, jadi yang ni benda macam ni kita kena kalikan dengan effective area. Okey, jadi kita kena pastilah effective area untuk beam A dan juga beam B tadi. Kita dah kena pasti dah. Beam A 2.5 kali 8, beam B 5 kali 8. Okey, mass of steel iaitu 120 kg. So ini kita convert dalam kilonewton per meter, yang mana kita kali dengan gravity dan bahagi 1000. Okey, kemudian berat steel kolom pula 100 kg per meter. Convert dalam kilonewton per meter, iaitu kita kalikan dengan gravity dan bahagi 1000. Okey, impulse load untuk slab tu, kalau impulse load je biasanya dia on the slab. Biasanya sebab beban kenaan ini dia duduk di atas slab, macam perabot, piper kan, mesin yang tidak tetap tu dia mesti duduk di atas slab. Biasanya impulse load ni biasanya dia duduk di atas slab. Okey, iaitu 4.5 kN per meter square. Jadi kita kira dahulu beam A. Kita kira beam A dulu. Okey, jadi sekarang ni kita tengok beam A yang sebelah hujung ni. Beam A di hujung. So kita kiralah dulu dia punya safe weight untuk slab, untuk beam dan juga untuk kolom dan juga untuk skrip tu. Kita kira dulu safe weight tu. Safe weight kita kira safe weight. Okey, concrete slab safe weight. Okey, dia tebal tadi 200, iaitu 0.2 kali dengan 25 dapat 5 kN per meter square. Ni untuk slab Untuk skrip pula. Okey, skrip kita kena campur lah. Total safe weight slab campur senang. Kita mudahkan, kita boleh kira asing, tak ada masalah. Nak kira asing pun boleh, ataupun kita combine dia terus. Sebab dia sekali dengan slab kan. Slab dan juga skrip ni dia sekali. Jadi kita boleh campur je. Untuk slab tadi 5, skrip tadi 1.5. Kita campur dapat 6.5 kN per meter square. Awak nak kira asing pun boleh. Maknanya sama juga nak kira asing boleh, ataupun untuk ini awak campur dulu dia punya faktor ni, kita campur dulu. Okey, 5 campur dengan 1.5. So dapat 6.5. Okey. Steel beam safe weight. Okey, ni convert dalam kilonewton per meter. So kali dengan gravity bagi 1000, so dapat untuk beam kita dapat 1.18, untuk tiang kita dapat 0.98 kN per meter. Kita dah dapat dia punya safe weight factor. So barulah kita akan buat table. So untuk beam A dia punya concrete slab plus skrip tadi iaitu 6.5. Dia punya faktornya kali dengan effective area iaitu 8 kali dengan 2.5. 2.5 saja untuk yang beam ini. Untuk yang beam A ni sebab dia separuh saja yang ini. Okey, separuh saja slab yang tadi untuk beam A 8 kali 2.5. Okey. So dapat dead load dia 130. Kemudian steel beam pula kali dengan span. Span beam tu 8 meter. So dapat 9.4. Impulse load kali dengan effective area lah. 4.5 kali dengan effective area iaitu 8 kali 2.5. So kita dapat 90. So totalkan dia, kita akan dapat GK iaitu 139.4 dan QK 90. Masukkan dalam total design load. So kita dapat 323.2 kN. Okey, yang ini adalah berat di atas beam. Kalau kita nak dapat support, okey, kita bahagilah 2. Okey, bahagi 2. So kita akan dapat berat pada support. So yang ni, so sekarang ni beam A. Okey. Ini adalah beam A. Beam A beratnya kita dapat dalam kilonewton, maknanya point load lah di tengah-tengah, iaitu 3.2 kilonewton. Berapakah dekat R1 dan juga R2? R1 kita bagilah 2. Okey, 3.2 bahagi 2, dia dapat 161 161.6 sama dengan ini 161.6 kilonewton. Okey, kita dapat. Okey, ini adalah load daripada
beam A. So kita buat beam B pula. So okey, beam B sama juga ini punya ni screed, slab campur screed, steel beam dan juga impulse load. So cuma yang ini effective area nya adalah 8 kali 5. Okey, kenapa 8 kali 5? Sebab beam B tu, beam B ni dia ada dua arah. Okey. Satu daripada sini, satu daripada sini. So panjang ini adalah 5. 25 jadi 5. 5 kali 8. Okey, jadi sebab tu effective area untuk B ni adalah 8 kali 5. So kalikan dengan faktor slab dan juga screed tadi, iaitu 6.5. So kita dapat 260. Steel beam kali dengan span dia 8 meter. 1/8 kali 8 meter dapat 9.4. Impulse load, okay, 45 kali dengan effective area, kita dapat 180. Kemudian kira dia punya total design load yang kita kali dengan 1/35 GK dan campur dengan 1/5 QK. So kita dapat untuk B pula ni, kita dapat ini adalah beam B. Okay, beam B beam B. So yang dia punya loadnya adalah 3.7 kilo Newton. Okay. Jadi berapakah R1 dan juga R2? So bahagi 2 lah. 33.7 bahagi 2. So kita dapat di sini 316.9. Ini 316.9. Okey, jadi kita dah dapat. Okey, kemudian kita kira pula beam C. Beam C, okey, beam C ni dia tidak ada load daripada slab. Okey. So dia hanya ada berat dia sendiri saja. Jadi kita buatlah berat beam untuk C ni, panjang span-nya 10 meter. Okey, ni C beam C ni daripada sini ke sini 10 meter span dia. Jadi yang ada berat yang terlibat hanya berat dia sendiri je. Berat pada slab tak ada. Okey, tak ada Jadi kali dengan span dia 10 meter dapatlah 11.8. So 11.8 ni kali dengan facility factor untuk design load. Dia punya safe weight tak ada lah. Safe weight-nya tidak ada, kosong. 1/5 kali kosong. Jadi 1/35 kali dengan 11.8 dapat 15.9. 15.9 ini adalah berat untuk beam C. Berat untuk beam C Jadi kita tengok kat sini beam C dia macam ni. Okey, jadi untuk memudahkan ini, jadi yang tadi kita daripada beam B tadi kita dapat 316.9 So yang ini kita buatlah gambar macam ni, distribution load lah untuk membezakan. Tapi nilainya dalam kilonewton juga. Nilai yang ni, nilai ni adalah 15. Okey, 15.9 kilonewton jugalah. Walaupun dia point load kan. Supaya kita dapat bezakan lah. Okey, jadi berapakah reaction di sini? Reaction pada R1 dan juga R2. Jadi campurlah 15.9 campur dengan 316.9 bahagi 2. 15.9 campur dengan 316.9 bahagi 2, dapatlah di sini 166.4. Ini pun 166.4. Okey. Faham tak kat sini? Dia sebenarnya point load, kedua-duanya point load, tapi sebab kita nak bezakan yang daripada beam B dan juga berat daripada beam C, so kita buatlah distribution load kat sini. Unitnya dalam kilonewton. So campurlah, kalau unit sama kita campur je. Okey, 316.9 campur dengan 15.9. Bahagilah 2 terus. Dapatlah support reaction pada R1 dan juga R2. Okey. Untuk yang simple macam ni, kita kira macam tu je. Kalau yang susah, kita kena kira seperti mana yang awak belajar daripada structure analysis tu. Kena buat moment kan, moment berapa sama dengan kosong tu, moment Y sama kosong, moment X sama kosong tu. Okey.
Kita kena buat macam itulah. Tapi yang ni yang simple je, tak payah. Kita terus campur bagi 2 je terus. Sebab dia simple supported Okey, faham kat sini? Yang ni. Okey, kita dah dapat dah untuk yang daripada beam C, kita dapat yang ni. So sekarang ni kita akan buat kira load pada tiang pula. Load pada tiang kita akan buat macam ni. Okey, tiang yang tiang 1. Okey, ini adalah 1.1664 daripada beam C. Okey, yang kita bahagi 2 tadi, dia punya support reaction. Okey, ini adalah support reaction daripada beam C. Okey, yang 161.6 ini adalah support reaction daripada beam A. Yang ini adalah safe weight untuk kolom 3.2. Okey, kolom ni mesti ada berat dia sendiri juga. Jadi untuk kolom tadi tingginya 2.4. Okey, 1/35 kali dengan 2.4 dapat 3.2. Tak, 1/35 ni faktor. 2.4 ni adalah untuk berat tiang. Kita tengok berat tiang. Okey, tiang ini tingginya adalah 2.4 meter. Nampak ni? 2.4 meter. Jadi tiang 0.98 kali dengan 2.4 dapat berapa? 0.98 kali dengan 2.4, kita dapat 2.4. Kita dapat 2.4 kilonewton untuk berat tiang. 2.4 ni nampak ni. Kenapa 2.4 ni? Okey, 2.4 tadi saya dah tunjuk kenapa 2.4. So kita kalikan dengan faktor design load, iaitu 1/35. So kita dapat 3.2 untuk berat tiang. So dapatlah berat tiang di sini. Okey, jadi berapakah design load untuk tiang A, tiang 1? So campurlah semua. Nampak 166.4 campur dengan support reaction dekat A, 161.6 campur dekat berat, campur dengan berat tiang itu, iaitu 3.2. So total berat yang akan ditanggung oleh tiang adalah 331.2 kilonewton. Ini adalah untuk tiang 1. Kalau tiang 2, so dia ada banyak arah daripada beam C. Beam C belah sini pun C juga. So samalah daripada support reaction pada beam C ada 166.4, belah sini pun 166.4. Kemudian daripada beam B, daripada beam B 316.9. Kemudian campur dengan berat tiang tu sendiri, iaitu 3.2. Campur semua. 2 kali dengan 166.4 sebab ada 2 kiri kanan, campur dengan daripada beam B, iaitu 316.9, campur dengan berat tiang 3.2. So kita dapat 652.9 kilonewton. Itulah berat yang terlibat pada tiang 1 dan juga 2. Ada pertanyaan sekarang ni? Untuk yang ni, nampak tak dia punya agihan tu, agihan beban tadi. Maknanya kita kena kira daripada beam tu, yang terlibat pada beam tu biasanya slab. Slab akan transfer pada beam, beam akan transfer pada tiang. Okay, beam tu kalau dia simply supported, maknanya kita kena bahagi 2, dapatkan support action tu. Support action itu, beban daripada support action tu yang akan dikenakan pada tiang. Dan tiang tu lah ada berat dia, campur dengan berat tiang tu. So, kita dapatlah berat untuk pada tiang 1 dan juga tiang 2. Okey, untuk setiap beam pun kita dah dapat tadi. Kita dah kira kan. Untuk setiap beam kita dah ada tadi. Okey, ada pertanyaan kat sini? Sebelum kita masuk kepada slab one way dan juga slab two way slab. One way slab dan juga two way slab. Tadi kita untuk memudahkan tadi, kita terus masuk pada one way. Kita assume slab itu adalah one way tadi. Sebenarnya slab ini dia ada dua jenis, iaitu one way slab dan juga two way slab. Okey. One way slab dan juga two way slab. Okey, kalau untuk two way slab, dia punya simbol dia macam ni. Kalau one way simbolnya macam ni. Satu macam tadi lah. Macam ni tadi simbol yang ni. Okey, nampak ni, ini ada one way lah, satu je. Satu arah. Kalau two way slab biasanya akan ada macam ni. Okey.
Dia ada macam ni lah. Okey, ini adalah two way. Kalau dia one way, simbol macam ni. Okey, jadi yang ni simbol untuk two way slab. Yang ni simbol untuk one way slab. One way slab maksudnya dia agihan itu bahagi dua. Satu sebelah sini, satu sebelah sana. Itu adalah one way. Kalau two way, dia akan agihkan kepada keempat-empat bahagian, tapi dalam bentuk triangular dan juga trapezoidal. Agihan itu, agihan beban tu, dia akan pergi macam ni. Ini adalah untuk one way, two way. Okey, jadi semua keliling itu akan terkena beban daripada slab. Okey, maknanya katakan ini beam 1, beam 2, beam 3, beam 4. Okey, semua beam itu akan diagihkan beban daripada slab. Okey, beam 1 akan terima daripada trapezoidal. Trapezoidal area. Dia punya effective area adalah trapezoidal untuk beam 1. Untuk beam 2 dia punya effective area adalah segitiga. Okey, beam 2 ni trapezoidal, beam 4 ni segitiga. Okey, dia macam tu pula. Jadi dia akan ada formula dia macam mana nak kira luas trapezoidal dan juga luas segitiga ni. Macam mana nak kira luas segi 4 ni? Okey. So kita tengok. Okey, yang ni adalah slab two way dan juga one way. So kalau two way dia ada trapezoidal dan juga triangle triangle. Trapezoidal dan juga triangle. So yang ni dia ada segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Okey. Jadi di sini dia ada LY dan juga LX. Macam mana kita nak tentukan LY dan juga LX? LY ini adalah pada span yang paling panjang. Yang paling panjang kita labelkan dia sebagai LY. Yang paling pendek dia adalah LX. Kalau slab tu duduk macam ni, adakah di sini LY? Ini bukanlah, ini mestilah jadi LX. Ini akan jadi LY. Okey. Jangan dia bukan always dekat horizontal je. Dia akan, yang paling pendek itu adalah LX, yang paling panjang itu LY. Kena faham juga itu. Sebab nanti kita nak identify sama ada slab ini one way ataupun one way. Macam mana kita nak identify? So kita ada formula, iaitu how to. Dia kata LY adalah longer size, LX adalah shorter size. Shorter size. How to determine whether this slab is one way or two way? Apabila when LY bagi LX lebih kecil daripada 2, dia adalah two way. Kalau LY bagi dengan LX lebih besar daripada 2, dia adalah one way. Untuk sebagai contoh, katakan di sini kita ada tadi berapa tadi? 8 dengan 2.5. Cuba bahagi. 8 bahagi 2.5 dapat berapa? 8 bahagi 2.5 dapat 3. 3 ni lebih besar daripada 2. Lebih besar daripada 2 maksudnya dia adalah one way. Jadi apabila one way, dia akan agih bahagi 2 lah. Satu ke sini, satu ke sini. Kalau kita dapat kurang daripada 2, contoh kat sini 3, sini 4. LY dia berapa? LY ni ada 4, LX nya 3. Jadi 4 bahagi 3, kita dapat 1.3. 1.3 ni kurang daripada 2. So kurang daripada 2 maknanya ini adalah two way slab. Two way slab. Yang pendek itu dia akan jadi segitiga. Yang pendek dia akan jadi segitiga, yang panjang itu dia akan jadi trapezoidal. So itu bagaimana untuk kita classify sama ada slab itu one way ataupun two way slab. Dengan menggunakan formula ni. Seterusnya, distribution of load on beam from one way and two way slab. Jadi macam ni tadi. Pada yang pendek ini, apabila dia two way, kalau one way simbolnya macam ni, kalau two way simbolnya macam ni. Jadi agihannya adalah begini.
45 darjah dia punya trapezoid ni. Dan triangle ni pada yang pendek, bahagian pendek dia akan jadi triangle, yang bahagian panjang dia akan jadi trapezoid. Kalau two-way slab dia akan jadi segi empat tepat, panjang itu segi empat tepat. Okey. Jadi kita tengok apakah formulanya, macam mana kita nak kira area untuk trapezoid dan juga segitiga. So dia pakai sini. Okey, distribution of load on beam from one way and two-way slab. Figure 2.2 show the beam that carry the distribution load from the relevant slab. So dari ini kita panggil dia sebagai uniformly distributed load. So uniformly distributed load macam ni lah. Kalau point load macam ni lah, V1, V1. Okey, dia ada point load. Kalau triangle load dia jadi macam ni. Kalau trapezoid macam ni. Dia ini combine. Okey, dia ada juga yang combine. Okay, dia ada combine, iaitu ada yang trapezoid dan juga ada segitiga dan juga ada segi empat. Ini combine load juga. Ada yang macam ni, ada yang macam ni. Boleh jadi macam tu . So kita tengok formulanya. Okey, jadi kat sini the trapezoid load and triangular load and rectangle load can be converted to uniformly distributed load for ease of calculation using the following expression. So kalau kita punya kita punya area, efektif areanya berbentuk trapezoid, kita akan menggunakan formula ni. Kalau segitiga kita akan menggunakan formula ni. Kalau segi empat kita terus pakai formula ni. Okey. So macam mana nak guna ni? Macam mana nak guna formula ni? Okey, N ini adalah dia punya dalam unit kilonewton per meter square. N ni, LX ni dia yang paling pendek tu lah, span yang paling pendek. Okey, itu saja. LY, LX ni yang ni yang pendek, ini yang panjang, mudah je. N ni adalah dia punya faktor dalam kilonewton per meter square. Yang ni shorter length. Okey, yang ni shorter length. Okey, so kita tengok example macam nak guna tu. Okey. Jadi untuk memudahkan kita punya calculation, kita akan tengok example 2.6. Okay, the figure show the plan of precast concrete building. Okay, precast concrete building. Determine the design load, bending moment and shear force for beam 1A/DE and beam E/12. Assume as simply supported if the characteristic variable action on the floor is 3 kN per meter square and the characteristic safe weight of slab is 4.6 kN per meter square. The beam E/12 also carries a brick wall of 3 meter height. Also give weight of brick 2.6 kN per meter square. Slab thickness 150 mm. Okey. Jadi sekarang ni dia minta kita design, bukan design lah, dia minta kita calculate untuk design load, bending moment dan juga shear force untuk beam, dua beam, iaitu beam 1A DE, yang inilah 1A DE beam ini, dan E12 iaitu beam ini. Dua beam ini dia minta kita calculate dia punya load. Okey. Jadi yang pertamanya kita kena check dahulu dia punya slab. Kita kena check slab ni sama ada slab ini one way ataupun two way. Kita check yang ni, 3 bahagi dengan okey, yang tu 3.75 3.75 campur dengan 3.75 7.5 Jadi 7.5 bahagi dengan 3, so kita dapat 2.5 untuk slab ini. Okey, 7.5 bahagi dengan 3 kita dapat 2.5. 2.5 ni adalah lebih besar daripada 2. So slab ini adalah slab one way. Okey, lebih besar daripada 2. Dia adalah one way. Kita check pula slab yang ini.
Yang ini 3.75 bahagi dengan 3. So kita dapat 1.25. 1.25 lebih kecil daripada 2. Dia adalah kategori two-way slab. Okay, two-way slab. Okay, dekat shorter ni biasanya dia adalah segitiga. Dekat shorter, longest dia adalah trapezoidal. Okay, dekat shorter ni kita akan lukis segitiga. Dekat longer itu adalah trapezoidal. So kita dah kenal pasti slab one way ataupun two way. Barulah kita boleh calculate. Okay, kemudian untuk kita calculate beam ini, kita kena tahu yang mana satu yang kita perlu calculate. Yang pertamanya kita kena calculate dahulu beam secondary. Beam secondary. Yang mana satu beam secondary? Beam secondary adalah beam yang bergantung kepada main beam. Contohnya beam ini, beam 1A DE ni adalah secondary beam. Kenapa secondary beam? Dia tidak ada tiang. Di bawahnya tidak ada tiang. Yang support dia adalah beam daripada beam DE dan juga E12 dan juga D12. Jadi ini main, ini secondary. Kita start dengan secondary dahulu, iaitu beam 1A DE. Okey. Jadi kita akan calculate dahulu load yang untuk secondary beam, iaitu 1A DE. Okey, 1A DE. Okey, kita kira self weight of beam. Okey, beam tadi size beam dia ada tulis kat sini, iaitu 250 kali 550. Itu adalah size beam. Okey, size beam. Okey, jadi size beam, okey, 550 kali dengan 250. Okey. Jadi dekat atas ni ada slab, iaitu 150. Okey, 150. Okey, maknanya kita kena faham di sini untuk yang ini dia ada beam dan juga slab. Ini biasanya kita akan konkrit dia serentak. So dia akan combine. Dia jadi macam ni lah. Ni slab, ni beam. Okay, slab ini tebalnya adalah 150. Okay, bawah ini berapa ke bawah ni? Okay, beam adalah 550 kali dengan 250 di sini lah. Okey, jadi beamnya kat situ. Ini besi dia akan masuk, dia akan combine dengan slab. Jadi sekarang ni kita akan pecah kepada dua lah. Kita potong kat sini, kita anggap di sini adalah berat slab. Di sini adalah berat slab, yang beam saja di bawah ni saja. Kita anggap walaupun beam itu saiznya 550, tapi untuk kes ini kita separate untuk slab beam. Jadi sekarang ni safe weight untuk reinforcement concrete. Okey, safe weight untuk reinforcement concrete 25 25 ni adalah unit weight untuk concrete. Okey, 25 kalikan dengan area ni yang saya lorek ni. Areanya adalah 0.25 kali dengan 0.55 tolak dengan 0.15, sebab kita nak dapatkan panjang ini. Okey, faham? Okey, dah dapat yang tu. So kita dapat untuk beam 2.5. Okey, untuk beam 2.5. Okey, design load. Okey, yang slab ini kita akan kira based on segitiga ni. Okey. Okey, segitiga. Okey, kenapa segitiga? Sebab yang tu adalah shorter. Untuk yang beam ini, beam 1A ni yang terlibatnya ada dua segitiga ni. Nampak ni ada dua. Satu di atas, satu ni. Ada dua segitiga. Okey. Yang
load tu akan ada dua segitiga yang menyumbang kepada beam tadi. Ada dua. Jadi ada dua. Kalau segitiga formulanya ini formulanya. So kita pecah pada dua. Segitiga tadi iaitu GK dan juga QK. Okey, kenapa dia ada dua, jadi kita letak dua lah sini, dua. Formulanya tidak ada dua. Formula segitiga tidak ada dua kat depan ni. Kan? Dia N LX bagi 3. Tapi di soalan ni kenapa dia letak 2? Sebab ada 2. Sebab ada 2 segitiga tadi. Jadi dia letak ada 2 kat sini. 2 N LX bagi 3. Jadi 2 N tu berapa? 4.6 tu nak dapat mana 4.6 tu? Okey, 4.6 tu nak dapat mana? Okey, kali dengan LX 3 bagi 3. Okey, 4.6 tu kita check kat mana dia dapat. 4.6 dah diberi Karakteristik safe weight or slab 4.6 dia dah tolong kirakan 4.6 tu. Okey. Kalau dia tak bagi 4.6, kita kena kira sendirilah. Kita kena kira sendiri. Okey. Macam mana nak kira sendiri? Okey, jadi macam ni lah 25 nak kira. Kata contoh tadi dia bagi 4.6 kan, dah bagi kan. Kalau tak bagi, kita kena kira sendiri lah safe weight untuk slab. Tebal slab 0.15 kali dengan 25 lah. Dapatlah 4.6. Dapat 4.6. Okey. Itu contohnya 0.15 kali dengan 25, kita dapat 3.75. 3.75 ni belum campur dengan skrip lagi. Kalau ada skrip lah. Ni dia tak bagi tahu, dia terus nak mudahkan kita. Dia terus bagi je 4.6. Ni maybe 4.6 dia dah campur dengan skrip. Okey. So kalau macam ni kita tak fikir, kita ambil je. Sebab dia dah bagi, kita ambil Kalau bagi kita ambil terus. Itu 4.6 ni adalah untuk karakteristik untuk safe weight safe weight slab 4.6. Okey. 4.6 kali 3 bagi 3. So kita dapat untuk GK 9.2, QK kita masukkan QK N tadi adalah untuk impulse load lah. Impulse load 3 dia bagi. Okey, 3 ni. Variable characteristic variable action on the floor 3 km per meter. Kalau variable maksudnya dia adalah QK. Dia adalah QK. So kita masukkan 3 dalam formula segitiga ni. So kita dapat 6 kat sini. Jadi kita dah ada GK dan juga QK. So kita akan masukkan dalam design load, itu 1.35 kali dengan 9.2 ni yang GK. 2.5 ni adalah daripada beam. Okey, campur dengan 1.5 kali dengan 6. 6 ni yang kita calculate ni. 6. So kita dapat untuk beam 1 ADE iaitu sebanyak 22.05 km per meter. Okey, dia punya design load. Okey, kalau nak dapatkan maximum shear force, WL bagi 2 lah. W tu 22.05. Okey, kali dengan L. L tu dia punya rentangnya 3 meter. Kalikan dengan dia punya rentang bagi 2. So kita akan dapat maximum shear force sebanyak 33.08 kN. Kalau nak dapatkan dia punya maximum bending moment, WL cos 2 bagi 8. Okay, W tadi 22.05 kali dengan 3 cos 2 bagi 8. 3 tu span lah. So kita dapat 24.81 kilonewton meter. 24.81 kilonewton meter. Okey. Okey, faham tak kat sini untuk yang ini? Faham sir. Okey, apa beza dengan yang tadi? Yang tadi segi 4, yang ni segi 3. Yang segi 4 tu kita kira area je terus. Okey kan? So yang ni dia area segitiga. So area segitiga kita pakai formula dia lah. Okey, so kita pergi dah kira yang 1A DE ni. So baru kita akan calculate untuk beam 1-2 beam E12 safe weight untuk konkrit 25 kali 0.25 kali dengan 0.55 tolak 0.15. So kita dapat 25. Ini untuk beam lah, sama macam tadi lah. Okey, untuk beam ini dia ada brick wall.
dia ada brick wall, iaitu tingginya 3 meter. Jadi 2.6 kali 3 lah. Okey, kat sini kata brick wall. Sebab beam 1-2 ni also carries brick wall setinggi 3 meter. Jadi brick wall tu beratnya 2.6 kN per meter square. Jadi kita kena kalikan dahulu 26 kali dengan tinggi, so kita dapat 78 kN per meter. Okey, jadi kita kira untuk yang ini dia adalah trapezoidal lah. Dia ada dua, trapezoidal dan juga rectangular. W1 ni adalah trapezoidal, level 2 ni adalah rectangular. Sebab apa? Sebab kat sini dia ada trapezoidal, ada 2, 1, 2. Sebelah sini dia ada rectangular. Sebab itulah jadi macam ni untuk beam. Untuk beam yang ini untuk beam ini. Beam ini dia punya idealize dia macam ni. Dan ada satu point load di sini, iaitu 33.08. Point load ni datang dari mana? Datang daripada beam 1A DE tadi. Yang ni lah. Okey, 3308 datang daripada beam 1A DE. So ada satu lagi point load di sini, iaitu 33.08. Okey, kilonewton. Okey, jadi trapezoidal kita akan pakai formula trapezoidal. Trapezoidal ni kita akan pecah pada dua, iaitu GK dan juga QK. N untuk GK adalah 4.6. LX dia kita tengok berapa. LX nya adalah 3 LX untuk ialah 3 lah yang ni. Untuk ini yang LX ni paling pendek 3. Okey, untuk slab yang ni paling pendek 3, paling panjang 3.75. So LX ni paling pendek 3 bagi dengan 6. Okey, tolak 3. LX dia 3 bagi dengan panjang tadi 3.75 kuasa 2. So kita dapat GK 5.43 kN per meter. Untuk QK, N tu jadi 3. 3 kali dengan 3 bagi 6 tolak 3. Okey. Okey, jadi okey, boleh dengar tak? Boleh kan? Okey. Jadi kita akan pakai formula untuk trapezoidal. Okey, jadi yang ni kalau QK 3, kalau GK 4.6. Okey, masukkan kita dapat 3.54 kN per meter. Manakala untuk W2 dia adalah rectangular. Rectangular formulanya N LX bagi 2. N untuk GK 4.6. Okey, LX dia 3 bagi 2. So dapat 6.9. Okey, W QK untuk Q dia punya N tu jadi 3 Okey, 3 kali 3 bagi 2 saya dapat 4.5. Okey, untuk kes yang ini, kalau awak perasan di sini dia tidak kali 2. Sedangkan W1 ni ada 2. Kenapa dia tidak kali 2? Kenapa tak kali 2? Sedangkan W1 ni ada 2. Okey. Jadi kenapa tidak kali 2? Sebab dia adalah per meteran. Dia per meteran. Jadi di sini kalau kita tengok dia yang dia susun ini segi 3 segi 4, trapezoidal ni dia sama tinggi. Dia sama tinggi dengan ini. Jadi kita just kira yang sebelah sini saja sebab dia per meteran. Tidak ada masalah, dia samalah. Jadi yang sebelah sini kita tak perlu kira lagi dah. Kita kira satu dah cukup. Okey, sebab dia punya saiz-nya sama. Okey, saiz-nya sama Jadi sebab itulah kita hanya untuk yang trapezoidal kita hanya kira satu saja sebab dia per meteran. Okey, kalau kita nak dapatkan load sampai sini je, kita kali dengan 3.75. Kalau kita nak dapatkan load sehingga hujung ni, kita kalikan dengan 7.5. Nanti dia akan dapat sama loadnya. Jadi unit ni adalah per meteran. Okey, jadi kecuali dengan yang tadi sebab dia
ada dua bertindak pada satu. Jadi kita kena campur. Ini kena kali 2 kalau macam ni. Kalau yang macam ni, di sebelah-sebelah gini, kita just kira yang belah ini saja. Yang ni tak perlu kira. Kalau yang macam segitiga tu perlu dicampur sebab dia tempat yang sama. Ada dua arah. Okey. Yang ni arah yang sama. Arah yang sama. Okey, begitu. Okey, jadi kita dah dapat pattern ni, kita akan masuk ke dalam design load. Design load 1.35. So kita akan cari yang GK. GK yang pertama adalah 5.43 campur dengan 6.9 daripada rectangular. Dengan ni campur dengan 25 daripada beam, campur dengan 78 tu daripada brick. Okey, itu adalah GK. Campur dengan 1.5 untuk QK 3.5, 3.54 ni adalah daripada sini dan 45 daripada rectangle. So kita kali, kita akan dapat 42.61 kN per meter. Okey, kN per meter. Jadi dah dapat yang ni. So barulah kita boleh calculate. So kita dah dapat, kita akan buat. Dekat sini ada 42.61 kN per meter dan satu point load daripada beam 1 ADE iaitu 33.8 kN. Dah dapat ini, kita boleh calculate dia punya maximum shear force ataupun reaction. Jadi macam mana nak buat? Kita boleh calculate 42.61 kali dengan span iaitu 7.5 campur dengan 33.08 bahagi 2. So kita akan dapat support reaction di sini iaitu 176.33 kN. Okay, support reaction itu adalah maximum shear force. Kalau untuk dapatkan bending moment, kita boleh menggunakan formula ini, WL cos 2 per 8. Okay, WL cos 2 per 8 ni untuk distribution load. Okay, untuk inilah, iaitu kita masuk W ni adalah 42.61. Okay, L dia 7.5 bagi 8 ni untuk distribution load. Kalau untuk point load, kita pakai PL bagi 4. Okay, yang ni point load. Okay, kita pakai PL bagi 4. So campur, kita akan dapat dia punya maximum bending moment iaitu 361.62 kN meter. So kita dah dapat dia punya shear force, maximum shear force dan juga maximum bending moment. Barulah kita boleh design beam tersebut. Okey, jadi yang ini untuk calculation shear force dan juga bending moment, awak boleh ikut step ini. Yang ni ataupun awak boleh kira seperti mana awak belajar dalam analisis structure tu, yang awak kena buat macam ni kan, positif moment apa, boleh juga macam tu pun tak ada masalah. Yang ni lagi simple, lagi senang, lagi mudah kita pakai ini tu direct. Nanti awak akan dapat jawapan yang sama juga. Okey, setakat ni faham tak? Ini dah habis dah ni. Okey, thank you, dah habis. Okey, faham Okey. Jadi pada hari Rabu nanti insya-Allah kita akan buat assignment ataupun quiz untuk bahagian chapter 2 ni, untuk mantapkan lagi awak punya pemahaman. So untuk setakat ni ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.